Garis panduan istitaah yang telah diperkenalkan harus lebih difahami dan tidak dijadikan penghalang untuk bakal jemaah haji menunaikan ibadah rukun Islam kelima itu. Sebaliknya tersimpul hikmah yang perlu difahami dan diterima dengan hati yang terbuka. Menurut Pembimbing Ibadat Haji Tanah Air PEKTA Dr. Syed Abdul Aziz, umat Islam di Malaysia perlu memahami konsep istitaah sebelum menunaikan ibadah haji, yang mana ia merupakan salah satu perkara yang perlu diselesaikan terlebih dahulu sebelum menunaikan rukun Islam yang kelima itu. Katanya ini kerana kebanyakan bakal jemaah haji adalah mereka yang menjejakkan kaki untuk kali pertama dan tidak mendapat gambaran sebenar. Tambahnya lagi apa yang menjadi kekhawatiran apabila bakal jemaah haji ini akan menghadapi banyak rintangan dan cabaran dari sudut kewangan, kesihatan dan lain-lain. Inilah keadaan situasi menunaikan ibadah haji zaman sekarang. Dan apabila dilihat secara secara mendalam, dilihat dari sudut pengalaman mereka yang telah bertugas di Tanah Suci, ada baiknya juga istitaah itu sekarang ni diketatkan. Ada hikmah di sebalik kata orang, apa kita nak cakap, ada hikmah di sebalik istitaah itu dijadikan garis panduan, dan ada kalanya istitaah itu agak ketat. Ada hikmahnya. Dalam pada itu, Dr. Syed Abdul Aziz yang juga Pembimbing Ibadat Haji Tanah Suci PIHTAS TH JAKIM 2007-2023 menekankan bahawa istitaah bukan sekadar mengenai kemampuan kewangan tetapi juga meliputi aspek-aspek lain seperti bekalan, kenderaan dan keselamatan perjalanan ke Mekah. Demikian juga dalam pelaksanaan ibadah haji ni, tuan-tuan dan puan, dalam keadaan orang yang ramai ni, ialah bila dah ramai, semua perkhidmatan dekat sana naik harga. Harganya makin melambung tinggi. Dalam keadaan orang ramai, ada dalam kalangan jemaah haji kita ini, terutamanya yang telah lanjut usia, memerlukan khidmat tambahan. Umpamanya, perlu bantuan wheelchair, tukang tolak wheelchair. Mungkin di Arafah, mungkin di Mina, mungkin di Muzdalifah. Muzdalifah mungkin taklah, sebab Muzdalifah ni keadaannya tak sesuai dengan wheelchair. Tapi di Mina kemungkinan. Masa itu kita nak tunaikan ibadat, nak melaksanakan wajib haji, tapi nak berjalan kaki agak susah, agak sukar. Ada wheelchair harganya tinggi. Jadi kos-kos perkhidmatan macam ni kita perlu bersiap sedia. Kalau yang pergi ni hanya cukup-cukup wang naik haji, kemudian wang yang ditinggalkan tak ada, ditinggalkan dengan bekalan makanan apa semua, inilah menyebabkan seseorang itu terkeluar daripada kemampuan menunaikan ibadah haji. Dr. Syed berkata, oleh yang demikian, istitaah ini menjadi salah satu syarat bagi seseorang itu wajib menunaikan ibadat haji. Allah sebut dalam surah Ali Imran ayat 97, walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Allah mewajibkan haji ke atas seseorang itu ke Baitullah Al-Haram apabila sampai kemampuan pada dirinya. Sebab haji ni dia tak seperti ibadat-ibadat yang lain. Dia memerlukan kemampuan fizikal, kemampuan mental, kemampuan keuangan untuk melaksanakan ibadah haji, untuk supaya seseorang itu dapat mencapai haji yang sempurna. Dia akhirnya nanti kita balik pada jemputan itulah. Apabila sampai jemputan pada tuan-tuan dan puan untuk menunaikan ibadah haji, kalau sampai jemputan itu, saya yakin dengan tidak semena-menanya tuan-tuan dan puan pasti akan menjadi tetamu Allah pada musim haji tahun tersebut.